teknologi pengeluaran kayu berlaminasi buluh dan peralatan yang berkaitan. Gambaran keseluruhan industri buluh global pada masa kini terdapat lebih daripada 70 genera dan 1,200 spesies tumbuhan buluh di dunia dan kawasan hutan buluh mencapai lebih dari 32 juta hektar. Penggunaan buluh telah menembusi bidang tradisional dalam bidang pembinaan, kertas, industri ringan, makanan dan industri lain juga banyak digunakan. Pemprosesan produk buluh terutamanya adalah papan buatan buluh, kraft tangan buluh, makanan, kertas. 5 kategori produk buluh serta produk buluh adalah melebihi daripada 10,000 jenis spesies. Buluh moso. Buluh moso adalah pokok malal hijau yang tersebar seperti tanaman buluh keluarga Gramineae dan jenis Rigidus dengan ketinggian hingga lebih dari 20 meter tinggi dan tebal 20 cm. Buluh moso adalah tanaman terpanjang, paling luas, paling serba boleh dan paling penting dari segi ekonomi spesies buluh. Antara produk buluh moso termasuklah pucuk buluh, perabot, kraft tangan, lantai, bahan binaan struktur dan bahan hiasan. Kandungan. Yang pertama, teknologi pengeluaran jalur buluh. Yang kedua, teknologi pengeluaran buluh kayu laminasi dan peralatan berkaitan. Pengenalan teknologi pemprosesan jalur buluh. Pemprosesan jalur buluh terutamanya merangkumi pemotongan, pemilihan penilaian, membelah buluh, menanggalkan kulit dan dalaman, perancangan utama, perancangan tepat dan proses lain serta proses pengeluaran utamanya adalah seperti yang berikut. Memilih batang buluh, pemotongan, pemilihan penggradan saiz, pengasingan, perancangan kasar, tinggi awal karbonisasi suhu, tanur awal kering, penuaan awal, suhu tinggi kedua karbonisasi, tunar kedua kering, penuaan kedua, pemilihan kasar, perancangan teliti. Pemilihan teliti, mesin buluh yang sesuai adalah mesin menggergaji, mesin menyusun, mesin mematah, mesin pengetam, tungku karbonisasi, tanur pengering, mesin pemilihan warna, mesin pemotong teliti. Memilih batang buluh. Batang buluh disusun dan dinilai sebelum, semasa dan selepas penuaian. Batang buluh yang digunakan secara amnya 4 hingga 6 tahun. Diameter dinding tebal terutamanya buluh moso. Usia buluh kurang dari 4 tahun, pemprosesan menyebabkan bentuk senang berubah. Usia buluh lebih dari 7 tahun, kekerasannya adalah terlalu besar, kekuatan mula berkurang.
Batang buluh diangkut ke kilang dan segera dimuat untuk memastikan kesegarannya, sementara timbunan dipilih semula. Memilih batang buluh. Batang buluh disusun dan dinilai sebelum, semasa dan selepas penuaian. Batang buluh yang digunakan secara amnya 4 hingga 6 tahun. Diameter dinding tebal, terutamanya buluh moso. Usia buluh kurang dari 4 tahun, pemprosesan menyebabkan bentuk senang berubah. Usia buluh lebih dari 7 tahun, kekerasannya adalah terlalu besar, kekuatan mula berkurang. Batang buluh diangkut ke kilang dan segera dimuat untuk memastikan kesegarannya, sementara timbunan dipilih semula. Pemilihan penggradan saiz. Mengikut saiz diameter batang buluh dan ketebalan dinding buluh untuk pemilihan penggradan. Kebanyakan pemprosesan awal buluh menggunakan pemilihan penilaian buluh secara manual, intensiti pekerja, ketepatan pengasingan rendah. Beberapa perusahaan menggunakan mesin penyusun automatik yang lebih maju, kecekapannya telah ditingkatkan.
Pemotongan, pemilihan penggradan saiz. Panjang bahagian buluh ditentukan mengikut keperluan produk. Dan batang buluh dipotong mengikut panjang yang diperlukan menggunakan gergaji pemotong. Mengikut saiz diameter batang buluh dan ketebalan dinding buluh untuk pemilihan penggradan. Kebanyakan pemprosesan awal buluh menggunakan pemilihan penilaian buluh secara manual. Kekuatan buruh, ketepatan penyusunan yang rendah. Sebahagian perusahaan menggunakan mesin menyusun automatik yang canggih. Kecekapan telah banyak ditingkatkan. Membahagi. Mesin pemisah buluh, juga dikenali sebagai mesin pemecah buluh, adalah sejenis peralatan yang membelah buluh ke jalur buluh. Buluh bahagian dengan ketebalan dinding memenuhi syarat dibelah menjadi jalur buluh dengan lebar tertentu oleh mesin pecah buluh yang dipanggil pembelah buluh. Membahagi. Mesin pemisah buluh, juga dikenali sebagai mesin pemecah buluh, adalah sejenis peralatan yang membelah buluh ke jalur buluh. Buluh bahagian dengan ketebalan dinding memenuhi syarat dibelah menjadi jalur buluh dengan lebar tertentu oleh mesin pecah buluh yang dipanggil pembelah buluh.
kasar. Jalur buluh dikeluarkan menggunakan pengetam kasar untuk membuang bahagian buluh, bahagian hijau dan bahagian kuning. Sementara kedua sisi jalur buluh digiling rata dan jalur buluh melengkung dipotong untuk membentuk kepingan segi empat tepat hingga memudahkan pelekapan seterusnya. Perancangan kasar. Jalur buluh dikeluarkan menggunakan pengetam kasar untuk membuang bahagian buluh, bahagian hijau dan bahagian kuning. Sementara kedua sisi jalur buluh digiling rata dan jalur buluh melengkung dipotong untuk membentuk kepingan segi empat tepat hingga memudahkan pelekapan seterusnya. Suhu tinggi awal karbonisasi. Kaedah tradisional penyah garaman dan penyah gris adalah untuk merebus buluh di dalam air mendidih. Sekarang ini, kaedah pengkarbonan wap dan suhu yang tinggi digunakan. Di bawah suhu dan tekanan tinggi yang berterusan, nutrien dalam serat buluh secara beransur-ansur terurai untuk mencapai tujuan pencegahan serangga dengan berkesan, cendawan dan keretakan serta warna jalur buluh dengan perlahan-lahan berubah kepada warna kopi. Tekanan mutlak sama dengan tolok tekanan tambah 0.1 megapascal merupakan standard tekanan atmosfera sama dengan 0.2 megapascal. Suhu adalah 105 hingga 121 darjah Celsius dan masa adalah 80 hingga ke 100 minit.
karbonisasi suhu tinggi. Kaedah tradisional penyah garaman dan penyah gris adalah untuk merebus buluh di dalam air mendidih. Sekarang ini, kaedah pengkarbonan wap dan suhu yang tinggi digunakan. Di bawah suhu dan tekanan tinggi yang berterusan, nutrien dalam serat buluh secara beransur-ansur terurai untuk mencapai tujuan pencegahan serangga dengan berkesan, cendawan dan keretakan, serta warna jalur buluh dengan perlahan-lahan berubah kepada warna kopi. Untuk mengurangkan karbonisasi umum dan karbonisasi gelap buluh setelah selesai pengeringan, perubahan bentuk dengan mudah senang untuk mengatasi masalah. Proses pengkarbonan biasanya dilakukan 2 kali, pengeringan selepas karbonisasi pertama dan kemudian karbonisasi kedua untuk setiap 1 jam. Selepas pengawapan, kandungan kelembapan jalur buluh meningkat dari 40 hingga 50% menjadi 80%. Malah 100% sama sekali tidak terikat. Inilah masa yang sesuai untuk mengeluarkan air. Selepas pengkarbonan, jalur buluh dikeluarkan dari relau dan kemudian dikipas dengan kuat untuk 1 jam bagi menyejukkan dan menghilangkan jalur buluh dengan cepat. Tanur awal kering. Prinsip kerja tanur kering adalah menggunakan wap untuk memanaskan jalur buluh bagi mendorong jalur buluh melepaskan kelembapan dalaman dan mengawal kandungan lembapan jalur buluh pada 7 hingga 9%, atau untuk mendapatkan jalur buluh yang memenuhi kelembapan keperluan kandungan untuk meningkatkan kali serangga, anti kakisan dan anti cendawan pada bahan buluh. Semasa pengeringan dalam relau, jalur buluh harus berperingkat secara mendatar dan secara menegak serta dipisahkan oleh jalur buluh antara setiap lapisan untuk memastikan peredaran udara. Suhu terowong relau pengeringan adalah 60 darjah Celsius dan jangka masa adalah 6 hingga 7 hari.
Pengeringan. Prinsip kerja tanur kering adalah menggunakan wap untuk memanaskan jalur buluh bagi mendorong jalur buluh, melepaskan kelembapan dalaman dan mengawal kandungan lembapan jalur buluh pada 7 hingga 9% atau untuk mendapatkan jalur buluh yang memenuhi kelembapan keperluan kandungan untuk meningkatkan kali serangga, anti kakisan dan anti cendawan pada bahan buluh. Semasa pengeringan dalam relau jalur buluh harus berperingkat secara mendatar dan secara menegak. Uji kandungan kelembapan. Selepas pengeringan pertama, kandungan kelembapan jalur buluh hendaklah dikawal pada 7%. Dan selepas pengeringan kedua, kandungan kelembapan jalur buluh hendaklah dikawal pada 8 hingga 10%. Penuaan awal. Selepas pengeringan tanur, kepingan buluh mesti dibiarkan selama 3 hingga 7 hari untuk mengimbangkan kelembapan yang lebih dalam kepingan sehingga kelembapan kepingan lebih konsisten sementara mengurangkan tekanan dalaman dalam kepingan dengan berkesan. Selepas penuaan, bahagian buluh yang jalur hilang akan dipulihkan dan keseluruhannya akan lebih penuh dan berwarna lebih baik. Penuaan. Selepas pengeringan tanur,
Kepingan buluh mesti dibiarkan dalam tempoh masa yang tertentu untuk mengimbangkan kelembapan dalam kepingan buluh, sementara mengurangkan tekanan dalaman dalam kepingan dengan berkesan. Suhu tinggi karbonisasi kedua. Karbonisasi suhu tinggi kedua bahan buluh seterusnya adalah untuk menguraikan nutrien di dalam buluh untuk mencapai tahap yang lebih baik, seperti mencegah serangga, cendawan dan retak dengan berkesan. Walau bagaimanapun, setelah wap karbonisasi lebih mendalam, jalur buluh mempunyai kandungan lembapan yang tinggi dan tidak dapat dicantum dengan berkesan dan perlu dikeringkan lagi. Karbonisasi relau ditetapkan pada tekanan tolok 0.1 megapascal dan suhu 105 hingga 121 darjah Celsius dan masa adalah 80 hingga ke 100 minit. Tanur kedua kering. Jalur buluh dikeringkan tanur untuk kali kedua pada suhu tetap 45 darjah Celsius selama 12 hingga 24 jam untuk mengawal kandungan lembapan jalur buluh hingga kurang atau sama 8% dan dapatkan jalur buluh dari kekeringan yang sesuai untuk meningkatkan lagi ketahanan serangga, reput dan kulat pada bahan buluh. Penuaan kedua. Selepas jalur buluh dikeringkan dengan tanur, maka perlu dibiarkan untuk kali kedua selama 3 hingga 7 hari bagi membawa kandungan kelembapan kepingan buluh sejajar sambil mengurangkan tekanan dalam jalur buluh. Pemilihan kasar. Pemilihan kasar jalur buluh kering dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja buruh untuk menyusun atau membuang secara langsung jalur buluh yang tidak memenuhi standard kualiti seperti panjang, retakan, kulat, serangga, perbezaan warna
dan kecacatan untuk memastikan kualiti jalur buluh. Pemilihan kasar. Pemilihan kasar jalur buluh kering dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja buruh untuk menyusun atau membuang secara langsung jalur buluh yang tidak memenuhi standard kualiti seperti panjang, retakan, kulat, serangga, perbezaan warna dan kecacatan untuk memastikan kualiti jalur buluh. Perancangan tepat. Potongan buluh yang kasar diketam menggunakan mesin pengetam halus untuk menjadikan kepingan lebih rata dan ketepatan ketebalan tepat pada kira-kira 0.2 mm untuk mencapai spesifikasi yang seragam dan seterusnya memudahkan penggunaan pelekat. Perancangan tepat. Potongan buluh yang kasar diketam menggunakan mesin pengetam halus untuk menjadikan kepingan lebih rata dan ketepatan ketebalan tepat pada kira-kira 0.2 mm untuk mencapai spesifikasi yang seragam dan seterusnya memudahkan penggunaan pelekat. Pemilihan tepat. Jalur buluh disusun mengikut warna, menggunakan tenaga kerja atau dengan menggunakan mesin pemilihan warna automatik, serta jalur buluh yang tidak memenuhi spesifikasi warna dipilih untuk dihanguskan semula atau dikeluarkan secara langsung untuk memastikan warna jalur buluh adalah seragam. Hal ini dapat meningkatkan keseragaman dan kerataan panel buluh.
Jalur buluh disusun mengikut warna, menggunakan tenaga kerja atau dengan menggunakan mesin pemilihan warna automatik, serta jalur buluh yang tidak memenuhi spesifikasi warna dipilih untuk dihanguskan semula atau dikeluarkan secara langsung untuk memastikan warna jalur buluh adalah seragam. Hal ini dapat meningkatkan keseragaman dan kerataan panel buluh. Pemprosesan selesai. Hasil akhir adalah jalur buluh panjang dengan ukuran tertentu dan biasanya bahagian keratan rentas adalah segi 4 tepat.
Bahagian 2. Teknologi pengeluaran buluh kayu laminasi dan peralatan berkaitan. Pengenalan buluh berlamina kayu. Kayu berlapis buluh adalah jenis perabot baru yang disubtrak dengan memproses buluh menjadi kepingan segi empat tepat dari spesifikasi tertentu. Kemudian dirawat dengan anti karat, anti kulat dan rawatan anti rama-rama. Kering, dilekatkan dan kemudian dilekatkan bersama. Ia masih mengekalkan sifat fizikal dan mekanikal buluh yang sangat baik dan mempunyai kelebihan bekali kecil penyerapan dan pengembangan air, retak dan ubah bentuk yang kurang kering. Sebagai jenis bahan asas perabot baru, bahan komposit buluh mengekalkan ciri-ciri sifat fizikal dan mekanikal buluh dengan kelebaran yang besar, ubah bentuk kecil, ukuran yang stabil, kekuatan tinggi, kekakuan yang baik, ketahanan haus dan ciri-ciri asli yang lain, dan boleh digergaji, dicantum, digerudi, diempelas, dipasang dan diproses dengan kreatif. Teknologi pengeluaran kayu berlamina buluh. Proses pengeluaran utama kayu laminasi buluh adalah seperti yang berikut. Jalur buluh berkualiti tinggi, melekatkan, mengelompokkan, laminasi tekan panas, penuaan, pengamplas permukaan, pemotongan tepat, penyimpanan dan penghantaran. Jalur buluh berkualiti tinggi. Jalur buluh berkualiti adalah jalur buluh yang terpilih yang diperoleh daripada pemprosesan utama buluh kayu yang boleh diperoleh dari kilang itu sendiri melalui pemprosesan primer atau dengan kualiti pembelian jalur buluh dari pengeluar yang lain. Melekat. Pilih pelbagai jenis pelekat mengikut penggunaan helaian dan mengikut keperluan yang disapukan gam pada satah dan sisi buluh kepingan masing-masing. Jalur buluh yang dilekatkan harus dibiarkan untuk waktu yang lama kerana jejari dan kadar penyerapan air kodal buluh rendah. Melekat.
Pilih pelbagai jenis pelekat mengikut penggunaan helaian dan mengikut keperluan yang disapukan gam pada satah dan sisi buluh kepingan masing-masing. Jalur buluh yang dilekatkan harus dibiarkan untuk waktu yang lama kerana jejari dan kadar penyerapan air kodol buluh rendah. Jalur buluh dilekatkan menggunakan mesin pelekat sisi berganda dengan lebar kerja 800 mm dan gam seperti gam berasaskan air dan gam resin fenolik seperti yang dibenarkan mengikut standard persekitaran. Jumlah gam digunakan ialah 300 gram.
Pengelompokan. Lembaran buluh dipasang menggunakan tangan mengikut spesifikasi yang diperlukan dan boleh digabungkan dalam pelbagai cara mengikut keperluan yang berbeza. Hirisan buluh diletakkan secara berbeza. Tekstur permukaan dan sifat mechanical plate juga akan berbeza. Cara biasa untuk pembentukan kosong ialah menekan sisi, menekan rata dan papan eye. Plate penekan sisi adalah kepingan yang diperbuat daripada buluh dengan hujung diameternya tersusun ke atas. Plate rata ialah kepingan yang diperbuat daripada diameter buluh yang disusun di sisi. Plate penekan sisi. Plate rata. Plate penekan rata dua lapisan. Plate rata tiga lapisan. Penggelompokan. Potongan dipasang dengan tangan kepada saiz diperlukan dan boleh digabungkan dengan pelbagai cara bergantung pada keperluan. Yang paling biasa adalah kombinasi panel sisi, panel rata dan panel eye bergabung.
Laminasi tekan panas. Lembaran buluh yang dilekatkan akan dimasukkan ke dalam tekan panas dan jalur buluh akan tercantum pada helaian kosong di bawah tekanan yang ditentukan, suhu dan masa. Tempat kosong yang ditekan panas akan dilepaskan dari mesin dan papan kosong buluh kayu bersepadu linear akan dibuat. Laminasi tekan panas. Lembaran buluh yang dilekatkan akan dimasukkan ke dalam tekan panas dan jalur buluh akan tercantum pada helaian kosong di bawah tekanan yang ditentukan, suhu dan masa. Tempat kosong yang ditekan panas akan dilepaskan dari mesin dan papan kosong buluh kayu bersepadu linear akan dibuat. Penuaan. Selepas pengeringan tanur, kepingan buluh mesti dibiarkan untuk 3 hingga 7 hari untuk mengimbangkan kelembapan lebih jauh kandungan dalam kepingan sehingga kelembapan kandungan kepingan cenderung konsisten. Sementara mengurangkan tekanan dalaman dalam kepingan dengan berkesan.
tepat. Kayu berlamina buluh dipotong secara mendatar dan secara menegak menggunakan gergaji pemotongan ketepatan mengikut spesifikasi yang berbeza. Penyimpanan dan penghantaran. Kayu berlamina buluh diperiksa dan disimpan serta yang lama akan dibuang dari simpanan.